Dah nampak ya, kalau dahulu ya, kalau dahulu arak tak boleh, sebab zaman jahiliah arak tu jadi satu mainan mereka. Nampak tak sehingga Allah Taala nak haramkan arak tadi. Nampak tak? Turunnya ayat Quran berkali-kali bukan sekaligus. Sebab dah sebati dengan jiwa Arab sejak jahiliah lagi. Dah nak kembali pada jahiliah. Nampak tak? Bila kembali semula pada agak, walaupun nampak kita ni standard satu dunia, semua orang hebat minum yang tu je kan. Jawapannya kembali kepada jahiliah. Dah nampak ayat ni betul lah Allah sebut dah. Tu. Sebab itulah nampak Nabi kata apa? Manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang mencari hukum jahiliah padahal mereka ni telah Islam. Tahu yang mana orang apa? Betapa orang apa? Undang-undang Allah Taala ni adalah betapa hikmahnya. Segala perintah Allah datang untuk kebaikan kita juga. Cuba kita lihat dah. Allah bukan nak menyusahkan manusia. Allah perintahkan kita sembahyang. Dengan sembahyang tadi kita jadi orang baik. Allah perintahkan kita puasa. Dengan puasa tadi nampak tak turunkan nafsu kita, jadi orang semakin baik, teringat kepada orang miskin dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Allah perintahkan nampak tak keluarkan zakat. Sebagai apa? Pertautan kasih sayang antara orang kaya dengan orang miskin. Allah perintahkan pergi haji sebab apa? Sebab di sana apa? Allah sebut dah. Li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Tu dah datang bangsa yang berbagai-bagai sebagainya. Ini menunjukkan nampak tak? Kita bangsa yang berlainan tetapi akidah kita sama. Kita adalah hamba Allah Taala. Tempat kita semua sama saja. Hala tuju kita semua sama saja. Walaupun tempat kita berbeza, tapi kita akan berjumpa dengan Allah Taala satu hari pada tempat yang sama juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimah para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir Jadi insya-Allah kita lihat surah Al-Maidah. Sambungan kita betul ayat yang 49 Baik, jadi sebenarnya ayat yang sekarang ni dia sambungan kepada yang lalu yang ceritanya Allah Taala jelaskan selepas pada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Taala utuskan Nabi Isa alaihi salam yang membenarkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat, dan kemudian Allah kurniakan pula kitab Injil kepada baginda.
ya, dan menjadi petunjuk dan juga pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Sebab itulah maka Allah Ta'ala jelaskan supaya mereka menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Maka kalau kita lihat, maka Allah jelaskan yang pertama sekali, kalau mereka tidak menghukumkan dengan hukum Allah Ta'ala, mereka itu orang kafir. Awal yang Allah sebutnya, mereka itu orang kafir. Sebab tu orang jelaskan pula mereka akan menjadi orang yang fasik, ya, orang munafik. 3 perkara yang Allah jelaskan kalau tidak hukumkan dengan atau isi kandungan kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Dan demikianlah menjadi pengajaran kepada kita, akan jadi label yang samalah. Sekiranya tidak menghukumkan dengan kandungan Al-Quran, maka orang tu kalau menolak maka jadi kafir, ya. Itu dia. Kalau dia, ya, berpura-pura terima maka jadi orang munafik. Dan kalau dia terima tapi tak beramal maka jadi orang fasik. Ya, 3 perkara tadi yang Allah sebutkan tadi. Baik, dan kemudian Allah Taala kaitkan pula kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Al-Quran, malahan Al-Quran itu menerangkan segala apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itu Allah Ta'ala jelaskan supaya Nabi SAW hukumkan kata orang Yahudi, seperti mana yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat tu, beberapa ayat Allah sebut, ya, wal yahkum, ya, fahkum, semua makna yang sama dia. Maka hukumlah. Jadi maknanya itulah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang mukmin yang sempurna, hari ini kita lihatlah, mesti kita kena berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala telah terangkan dalam Al-Quran dan apa dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mukmin yang sejati, mukmin yang insya-Allah akan menjadi dunia dan akhirat. Tu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan, berhukum dan beramal dengan syariat yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan supaya berlumba-lumba untuk buat kebaikan, mencari keridhaan Allah SWT. Dan ingatlah pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan terangkan, Allah akan terangkan semula apa yang manusia perselisihkan tentang agama ini. Jadi kita lihat pada ayat yang ke-49 pada gini, ya. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Ayat ini tu sebagai menyambung kepada hukum yang terdahulu juga. Maka Allah perintah Nabi SAW dia supaya beramal dengan Al-Quran. Jangan lihat lagi apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebabnya syariat yang terdahulu itu Allah Ta'ala masukkan dengan syariat yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian saya kata bukan semuanya 100% itu berbeza. Bayangkanlah dulu dia, ceritanya orang Yahudi datang kepada Nabi SAW nak dapatkan hukum tentang orang yang berzina. Dan mereka menafikan adanya hukum rajam. Padahal dah ada dalam kitab mereka. Dan apatah dalam Quran pun Allah Ta'ala turunkan sama sahaja. Jadi Allah perintahkan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu yang Muhammad putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi di sini maka Allah Ta'ala tegaskan dengan penegasan yang sebenarnya, iaitu terhadap perintah Allah Ta'ala kepada
ataupun menegakkan hukum syariat dan juga hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hukumkan, iaitu ikut Al-Quran. Hukum ni mana? Ikutlah Al-Quran dengan tegas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dalam Al-Quran. Sebabnya macam ayat yang dulu yang kita lihat, mereka tak terima adanya hukum adanya hukum rejam. Bagi mereka tak ada. Jadi apabila di kalangan orang hebat, orang yang pembesar-besar mereka kalau lakukan demikian, maka hanya bagi maka macam diat. Diat ni hanya sebagai tebusan untuk menghapuskan dosa saja. Mana ada syariat dulu pun tak ada, apatah lagi dengan syariat Islam, lagilah tak ada. Tak ada buat dosa kena boleh bayar. Tak ada. Nilai dosa itu tidak ada nilai di sisi Allah Taala. Kena ikut hukum seperti mana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Baiklah. Jadi sini maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hukumkan di antara ahli kitab itu dengan isi kandungan Al-Quran dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya apa? Saya sebut dulu, isi kandungan Al-Quran itu tidak ada beza dengan kita dulu tentang beberapa masalah Masa seperti mana hukum berzina, orang yang telah kahwin maka mereka ini hukumnya direjam sampai mati. Baik. Dan Allah pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi' ahwa'ahum. Tu. Dan janganlah kamu wahai Muhammad mengikut hawa nafsu mereka. Akbar ya. Dengan kata lain iaitu ya Muhammad, jangan engkau menyimpang daripada hukum yang telah ditetapkan Allah SWT kerana nak mengikut kehendak mereka. Mengikut kehendak mereka ni ahlul kitab itu maksudkan sini adalah orang Yahudi. Tu. Baik, sama juga sekarang. Kita kata apa? Sebab kita di seorang Islam yang sebenar, hukumlah dengan Al-Quran. Jangan melampaui. Sebab Allah kata apa? Jangan mengikut hawa nafsu mereka. Hal ini pun betul. Walaupun kita kata tak, orang tu mengaku Islam, kan mengaku apa tak? Tapi nak berpegang dengan perintah hak sebenar tu bukannya senang. Bukannya senang kata. Sebab apa? Iman yang lemah tadi. Sebab tu zaman Nabi SAW, Nabi SAW tarbiyah sahabat dengan keimanan. Jadi mereka kuat iman mereka. Kalau mereka buat salah, mereka sanggup. Mereka sanggup terima hukuman. Sebab itu datang kepada Allah SWT. Mereka tak nak nanti akhirat besok diazab oleh Allah Ta'ala dengan api neraka. Sebab apa? Bila kena denda di dunia ini, insya-Allah Allah akan ringankan balasan di akhirat nanti. Baik. Dan setelah mana Allah jelaskan jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut kehendak mereka ya Muhammad. Tunaikan perintah Allah Taala seperti mana dalam Al-Quran tadi. Baik. Kemudian Allah Taala bagi perhatian kepada Rasulullah supaya beri peringatan. Ingat. Ingat sebab apa? Sebab orang Yahudi ni mereka putar belik. Tengoklah macam sekarang ni, nampak tak? Mereka penjenayah, mereka kata mereka ni sebagai membela diri. Allahu Akbar. Dunia dah lihat dah. Betapa kejam, betapa dahsyatnya orang Yahudi ni. Allahu Akbar. Baik, sebab tu Allah jelaskan Rasulullah lagi dah. Wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Wahzarhum, dan berhati-hatilah. Tu Allah minta Muhammad berhati ni, berwaspadalah wahai Muhammad terhadap mereka. Mereka maksud ni ahli kitab. Sebab apa mereka ni? Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Tidak. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala beri pesan kepada Nabi SAW supaya berhati-hatilah terhadap orang Yahudi. Seorang Yahudi ni tak suka kepada Muhammad, tak suka kepada Islam, tak suka kepada Al-Quran. Sebab sifat prejudis bangsa mereka tadi. Yang mereka tak boleh terima Nabi lain daripada bangsa mereka tadi. Jadi berhati terhadap musuh Muhammad iaitu kaum Yahudi
supaya mereka ini tidak memanipulasikan kebenaran. Mereka akan ubah putar balik kepada kamu dalam hal-hal yang mereka menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain iaitu ya Muhammad, perhati supaya kamu tidak tertipu oleh mereka. Karena apa? Karena mereka tu sifat mereka pendusta, kafir, lagi mengkhianati agama hak yang sebenar. Allahu Akbar. Bayangkanlah hukum-hukum yang telah ada dalam kitab mereka sekalipun mereka tak guna pakai, apatah lagi nak mendengar daripada yang bukan bangsa mereka, yang mereka anggap itu bukan agama mereka. Allahu Akbar. Tu. Jadi Allah minta Nabi sallam supaya berhati-hati menghadapi orang Yahudi. Bayangkan tak ayat lepas kalau kita masih ingat tak? Sebab tu kalau orang Yahudi datang mereka dah minta hukum, Allah Taala bagi Allah SWT bagi dua perkara Nabi. Ya Muhammad, mana? Kalau kau nak hukum, hukumkan seperti mana terdapat dalam kitab. Kalau kau tak nak hukum, berpalinglah. Mana? Biarlah mereka. Biar mereka buat sendiri. Tak payah peduli dengan mereka. Sebab mereka ni sengaja nak merosakkan agama. Memang perangai mereka merosakkan agama tadi. Okey, tak apa itu. Dan kemudian Allah tak bagi ancaman kepada orang Yahudi tadi. Diandai kata mereka datang kepada Rasulullah dan Rasulullah telah menghukumkan dengan isi kandungan Al-Quran yang walaupun mereka tak boleh terima sekalipun, maka Allah jelaskan fa in tawallau fa'lam annama yuridu Allah yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Tu dia. Fa in tawallau, jika mereka berpaling yakni maknanya berpaling daripada kebenaran, iaitu mereka tidak boleh terima apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain mereka menolak syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi peringatan kepada mereka, ancaman. Fa'lam, maka ketahuilah. Ketahuilah olehmu annama yuridullah, bahawasanya Allah Taala mengkehendaki. Tu maknanya kalau mereka tak boleh pegang, Allah kehendaki apa? Ayyusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Allah kehendaki akan menimpakan musibah. Tu Allah jelaskan. Allah akan timpakan musibah ke atas mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Tu dia. Baik, Jadi di sini maka Allah Taala bagi peringatan kepada Nabi SAW supaya berhati-hati dengan mereka dan beri ancaman kepada orang Yahudi sendiri, iaitu Allah seolah Allah cakap dengan Muhammad tapi sebenarnya ditujukan kepada mereka yang tak nak terima hukum tadi. Sebab tu Allah kata ketahuilah wahai Muhammad, apa yang terjadi itu adalah kerana kuasa Allah Taala dan kebiasaannya. Kalau mereka terima, alhamdulillah, mana mereka beriman kepada Allah Rasulnya. Dan kalau mereka tidak berterima, mereka berpaling, bermakna mereka telah berpaling daripada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikian itu tidak ada lain kerana apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Yang menyebabkan mereka tadi menentang kehendak ataupun perintah Allah. Mereka akan menentang keputusan Nabi SAW. Mereka berada dalam kesesatan. Mereka berada dalam kesesatan. Allahu Akbar Jadi kemudian Allah nak bayangkan bahawanya ramai orang tak boleh terima apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, terutama di kalangan ahli kitab tadi. Illa masya-Allah lah. Kalau kita tengok yang dahulu sering kali kita sebutkan Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, mereka ni yang beriman sebenar. Mereka berpegang dengan kitab mereka dahulu. Bila mana datang Nabi SAW ke Madinah, mereka ikut apa yang dibuat oleh Nabi, maka terima Islam. Itulah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk Nabi yang terakhir. Mereka terima. Walaupun mereka ini daripada pendeta Yahudi, hanya orang beramal berpegang betul tu. Jadi Allah jelaskan kebanyakan mereka wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ini nampak dah. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nampak dah ayat ni terus sejak zaman Nabi ni nak ceritanya
Bukan senang orang nak terima apa? Hukum yang diturunkan oleh Allah. Sebab apa? Kelemahan iman tadi. Kalau iman yang kuat, insya-Allah mereka boleh terima, boleh akur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jalan iaitu kebanyakan manusia. Jadi sini Allah bagi umum. Walaupun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikaitkan dengan orang Yahudi, tapi ayat ini kata ulama lah umum. Setiap zaman boleh berlaku tak? Kebanyakan manusia keluar daripada ketaatan kepada Tuhan mereka. Iaitu mereka menyimpang daripada kebenaran. Seolahnya mereka berpaling. Berpaling yakni tidak melihat kebenaran dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Itu kita kaitkan dengan orang Yahudi. Cuba kita lihat umat Islam pada zaman sekarang. Sama tak? Sebab tu Allah kata kebanyakan manusia tu fasik. Fasik ni kita fahamlah, keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba lihat. Perintah Allah Taala supaya nampak tak? Jaga rukun Islam. Antara rukun Islam jaga solat. Berapa ramai yang tak solat terus? Berapa ramai? Mana ramai? Ada yang sembahyang pun tapi sembahyang tak penuh waktu. Tak? Waktu dia rasa dia ada masa, dia sembahyang. Dia rasa dia tak sempatlah sibuk dengan dunia, dia tinggalkan. Nampak tak? Inilah yang Allah kejarkan orang fasik. Makna sebab apa? Sebab mereka tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jelas sekali Allah jelaskan ni, nampak tak? Allah tak sebutkan Yahudi tak, tapi mana sepanjang zaman. Tak? Apa yang diperintahkan Allah bila tidak dilaksanakan, maka orang tadi orang fasik. Orang fasik tak? Sebab itulah kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bila mana mereka berdepan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah tu, jadi mereka dengar seolah khutbah Nabi tu macam khutbah pesanan yang terakhir, seolah Nabi akan meninggalkan mereka. Takutnya mereka, tapi bila mereka dah berpisah dengan Nabi balik ke rumah, mereka rasa apa? Rasa seolah macam semakin lupa. Macam kita hari ni dengar khutbah Jumaat kan. Dengar khutbah Jumaat balik ke rumah. Jadi macam apa? Slow je dah. Jadi macam tu. Itulah. Itulah kena jaga dah. Sebab tu salah seorang sahabat yang Hanzalah tu, bila dia dengar tu, maka dia mengadu Rasul, ya Rasulullah, nafaqtu, aku terjadi orang munafik. Kenapa Nabi kata kau jadi orang munafik? Dia kata dah, bila aku dengar khutbahmu ya Rasulullah, betapa kita semangat. Betapa kuatnya iman. Tapi bila berpisah balik ke rumah, rasa iman lemah. Tu. Jadi dengan ada perasaan ni, Nabi kata itulah iman. Iman apa? Maknanya bila dia rasa tu, dia rasa takut. Nampak tak? Dia rasa takut sebab apa? Iman dia makin kendur kan dia. Imannya semakin lemah tu bila jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu itu sahabat Okey. Baik, ini kalau kita lihat samalah seperti mana Allah ceritakan surah Al-An'am. Lepas dah dulu tak? Dalam ayat 116, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah pesan dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, nampak Allah kata apa? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ni, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tu nampak tak? Jadi makna sebab tu dah. Bukan kita tak boleh berpegang terus dengan kata-kata orang lain boleh kena ambil tahu. Kena ambil cakna dia panggil dah. Ambil benda ni betul ke tak? Betul dah apa yang dikatakannya tu. Apa tali bab tu yang kita kata yang mungkin kita berkaitan dengan hukum ahkam dan sebagainya, takutnya ia menyimpang daripada agama Islam. Akbar Baik, maka sini ada ceritanya sini. Daripada Muhammad bin Ishaq diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Ka'ab bin Asad, Ibnu Sya'lubah, Abdullah bin Surya dan Asyash bin Qais
Mereka berkata satu sama lain. Ini daripada kalangan pokok Yahudi ni. Kata mereka, marilah kita pergi kepada Muhammad, mudah-mudahan kita boleh memalingkannya daripada agamanya. Nampak tu zaman Nabi dah tu pokok Yahudi nak, kalau boleh mereka nak sebenarnya Nabi ni tak berpegang dengan apa diperintahkan Allah. Baik, lalu mereka pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni di antara pemuka-pemuka Yahudi ni. Kata mereka, wahai Muhammad, engkau telah mengetahui bahawa kami adalah para pendeta Yahudi. Ada di kalangan mereka kata pendeta Yahudi, para pemuka dan pemimpin mereka. Pesan-pesan Yahudi ni tentang menjumpa Nabi dah. Jika kami mengikutmu, nescaya kaum Yahudi mengikuti kami dan mereka tidak akan menyisih kami. Mereka tak akan tolak kami. Tu dah. Itu kata mereka dah. Maknanya kalau mereka boleh ikut Nabi, nampak? Jadi pengikut mereka akan ikut seperti mana mereka ikut tadi. Baik, jadi kata sesungguhnya antara kami dengan kaum kami terjadi sengketa, ada perbalahan. Maka kami baik, kami akan bentangkan menceritakan hal mereka ini kepadamu supaya engkau beri kemenangan kepada kami dalam perkara ini. Makna ikut hukum apa yang mereka nak. Apa yang berlaku di kalangan mereka tadi. Baik, maka setelah itu kami akan beriman kepadamu dan membenarkanmu. Jadi mereka bagi syarat. Bagi syarat ni mereka nak ceritanya perbelahan dalam kaum mereka tadi, mereka datang kepada Nabi supaya Nabi bagi hukum. Tapi dengan syarat Nabi ikut mereka. Nabi ikut keputusan mereka tadi. Jadi kalau Nabi ikut keputusan mereka, kata mereka akan beriman dan ikut Nabi. Baiklah. Namun Rasulullah SAW menolaknya. Sebabnya Allah dah pesan dah. Jangan mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Tu dah. Sebab itulah Allah turunkan ayat tentang mereka ini. Ayat yang kita baca kan ya. Dan hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Tu dah. Sebab tu wahzar tadi. Dan berhatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Kerana kalau mereka berpaling, mereka tak nak juga. Jika mereka berpaling, yakni pada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala hendak menimpakan musibah ke atas mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka itu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Tengok manusia, orang fasik. Jadi maknanya mereka ini tak nak terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya, itu tak ada ya. Baik. Baik, kemudian Allah Taala kutuk pokok Yahudi ni. Pendeta-pendeta pembesar Yahudi yang datang kepada Nabi ni, seolah-olahnya kalau kita ni perkara ni beberapa kali berlaku. Seperti juga sebelum wafatnya Nabi SAW, kalau kita masih ingat cerita Musailamah. Musailamah Al-Kadzab tu. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia minta kepada Nabi apa? Supaya wasiatkan. Wasiatkan makna lepas Nabi wafat, dialah Nabi. Dialah Nabi. Kalau Nabi wasiat begitu, dia akan ikut Nabi. Dia akan ikut Nabi. Subhanallah. Ya. Itulah kita cerita tu yang berlaku pada zaman apa, masa hampir wafat Nabi SAW tadi. Okey. Jadi Allah Ta'ala kutuk mencela pokok Yahudi. Tengok ayat seterusnya. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Inilah Allah kutuk pokok Yahudi tadi. Jadi dengan bentuk pertanyaan, tapi teguran sebenarnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Tu. Jahiliyah ni maksudnya adalah apa? Ikut hawa nafsu mereka. Bukan mengikut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak tak? Allah Taala mencela pendeta-pendeta jangan pembesar Yahudi tadi. Sebabnya
Datang kepada Nabi nak minta hukum, tapi Nabi kena ikut hukuman yang mereka putuskan. Mana boleh. Sebab tu Allah jelaskan apa? Ya? Apakah hukum jahiliah yang mereka kendaki? Nampak dah. Walaupun mereka rasa mereka hebat, tapi Allah panggil mereka ni orang jahiliah. Ya? Jahiliah mana? Kebodohan mereka tadi. Ya? Baik. Sebab tu Allah jelaskan nak. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Jadi Allah tanya balik dah. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Yakin apa? Ya, yakin itu yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi makna di sini adalah Allah Ta'ala mengingkari. Mengingkari ini bukan kata orang Yahudi tadi ya. Sesiapa sahaja yang keluar daripada hukumnya. Allah Ta'ala engkar, maknanya kata lain, orang yang lakukan itu tak ubah macam orang jahiliah. Sebab Allah dah bagi dah hukumnya. Ya. Sedangkan hukum Allah Ta'ala itu telah jelas, ya, mencakupi kebajikan. Tengok, segala perintah Allah ada kebaikannya, segala larangan semua ada kebaikan. Dia tidak ada sesuatu pun kita kata apa? Perintah ataupun larangan tadi yang buat keburukan kepada manusia, langsung tak ada. Tapi kita hari ini macam mana pula? Hukum yang diletakkan kepada kita bukan semua kena kan? Faham tak tu ya? Ada setengah yang kena, setengah tak kena. Allahu Akbar. Okey dah. Dah. Jadi hukum Allah Ta'ala telah mencakupi segala kebajikan, bentuk larangan daripada segala keburukan tadi. Jadi maka dalam ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala melarang daripada berpaling kepada selain hukum Allah. Hukum Allah, tak kira sama ada mereka itu bagi hukum mengikut pendapat ataupun hawa nafsu ataupun apa-apa istilah yang dilakukan oleh manusia, iaitu yang tidak bersandarkan kepada syariat Allah. Maknanya mereka ni buat hukum sendiri. Berat. Sebab tu Allah jelaskan di antara manusia, mereka yang berpaling daripada hukumnya itu adalah itu orang jahiliah. Kerana masyarakat jahiliah. Sebab apa? Mereka menghukumkan dengan kesesatan dan kebodohan yang mereka buat sendiri, dengan pemikiran dan hawa nafsu mereka. Allahu Akbar, ya. Benar. Begitulah kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir dia ceritakan tentang kerajaan kerajaan daripada India dahulu tu. Tu dia kata itulah keadaan bangsa Tartar. Bangsa Tartar yang pernah menjaga India lah. Tapi alhamdulillah pakai Islam kita. Tapi mereka menghukumkan nampak tak ya? Mereka hukumkan dengan kekuasaan yang raja serahkan kepada mereka. Tu ya. Seperti mana Genghis Khan. Ada tu, dia pemerintah juga. Genghis Khan dia telah mencipta sesuatu yang mengikut kehendak mereka. Kehendak mereka tu. Iaitu dia hingga dibukukan berbagai hukum yang dia ambil daripada perundangan-perundangan tadi. Tu dicampur masa tu. Ni daripada kejatuhan dia dah. Antaranya pun ada daripada apa yang telah diamalkan oleh puak Yahudi, kemudian apa yang dalam puak daripada puak Nasrani, dan juga dalam hak Islam pun dia campur aduk, dan juga hak lain. Tu nampak. Jadi agama boleh terima belaka semua. Allahu Akbar. Termasuklah dalamnya melalui buah fikirannya dan juga mengikut hawa nafsu semata-mata. Dan akhirnya hukum tersebut menjadi undang-undang kepada rakyatnya. Rakyatnya berterusan. Maka ia didahulukan berbanding kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Itu menyebabkan puncang jatuh ya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala jelaskan nak bagi contoh kepada kita tadi. Barang siapa yang melakukan hal seperti mereka itu, maka sebenarnya dia adalah orang kafir. Sebab telah merosakkan agama tadi yang wajib dipegang, ya. Hinggalah mereka ini kembali semula berpegang pada hukum Allah dan Rasul, tidak menghukumkan dengan
selain daripada hukum yang syariat mengizinkan tadi. Nah, sebab tu Allah Ta'ala berfirman dari sini lah, apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Tu dah. Ya, maknanya, adakah mereka ni mencari, berkehendaki hukum yang lain selain daripada hukum syariat daripada Allah Ta'ala, tinggal hukum Allah, ambil hukum yang sendiri. Kena Allah suruh mereka fikir. Ya. Dan hukum siapakah yang lebih baik? Hukum siapa yang lebih baik? Yang lebih mantap daripada hukum Allah bagi orang-orang yakin. Maknanya adalah orang yang lebih adil. Mana? Siapa lagi yang lebih adil daripada Allah Ta'ala? Siapa yang lebih bijak lagi daripada Allah Ta'ala yang menetapkan hukum? Jawapannya tidak. Jadi orang yang memahami syariat Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka yakin bahawa Allah Ta'ala adalah seadil-adil hakim. Sebaik-baik hukuman itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah yang maha penyayang kepada makhluknya. Jawapannya apa? Tentulah mereka ini akan menghukum dengan hukum Allah Ta'ala. Dengan kata lain, mereka tidak akan berpaling daripada hukum yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hafiz Abu Qasim At-Tabrani, Imam Tabrani ada dalam tafsir dia tak? Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, abghadun nasi ila Allahi man yabtaghi fil islami sunnatal jahiliyyati wa talibu dabim bri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Ini pesan Rasulullah kata, manusia yang paling dibenci oleh Allah, subhanallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang mencari hukum jahiliyah padahal bermeluk Islam. Termakna dia ni Islam dah. Hukum Islam tu ada, tapi nak cari hukum lain lagi. Allahu Akbar. Dan nampak tak ya? Sekarang ni nampak di mana-mana saja dah. Terutama di kalangan, nampak tak? Pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Nampak ya? Bukan kata lain dah, bukan kita nak sentuh negara lain dah. Kita tengok pada Saudi hak sekarang lah. Ya, nampak tak? Jelas sekali. Memang kita hormat, kita muliakan sebab di sana lah tanah suci. Di sana juga ada maqam Rasulullah, ya. Tapi datangnya pemimpin-pemimpin yang kemudian ini nampak, ya. Mereka telah merosokkan syariat Islam. Dah nampak, ya, kalau dahulu arak tak boleh, sebab zaman jahiliah arak tu jadi satu mainan mereka. Nampak tak, sehingga Allah Ta'ala nak haramkan arak tadi. Nampak tak, turunnya ayat Quran berkali-kali, bukan sekaligus. Sebab dah sebati dengan jiwa Arab sejak jahiliah lagi. Dah nak kembali pada jahiliah. Nampak tak? Bila kembali semula pada arak, walaupun nampak kita ni standard satu dunia, semua orang hebat minum yang tu je kan. Jawapannya kembali kepada jahiliah. Dah nampak ayat ni betul lah Allah sebut, ya. Tu. Sebab itulah nampak Nabi kata apa? Manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang mencari hukum jahiliah padahal mereka ni telah Islam. Tahu yang mana orang apa? Betapa orang apa? Undang-undang Allah Ta'ala ni adalah betapa hikmahnya. Tengok segala perintah Allah datang untuk kebaikan kita juga. Cuba kita lihat dah. Allah bukan nak menyusahkan manusia. Allah perintahkan kita sembahyang. Dengan sembahyang tadi kita jadi orang baik. Allah perintahkan kita puasa. Dengan puasa tadi nampak tak? Turunkan nafsu kita. Jadi orang semakin baik. Teringat kepada orang miskin dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Allah perintahkan, nampak tak? Keluarkan zakat. Sebagai pertautan kasih sayang antara orang kaya dengan orang miskin. Allah perintahkan pergi haji sebab apa? Sebab di sana apa? Allah sebut dah. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Tu dah. Datang bangsa yang berbagai-bagai sebagainya. Ini menunjukkan ya, nampak tak? Kita bangsa yang berlainan tetapi akidah kita sama. Kita adalah hamba Allah Ta'ala. Tempat kita semua sama saja. Ya, hala tuju kita semua sama saja. Walaupun tempat kita berbeza, tapi kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala satu hari.
pada tempat yang sama juga. Allahu Akbar. Ya. Sebab Nabi kata manusia paling benci Allah ialah orang yang mencari hukum jahiliah padahal dia telah Islam dan mencari darah seseorang dengan tanpa hak untuk dialirkan darahnya. Itu maknanya hak dia lah. Sikit-sikit dia ada kuasa dia boleh bunuh orang dan sebagainya. Jatuhkan hukum begini-begini tu tanpa hak tu mana bukan hak yang dibenarkan oleh Islam. Dia ada hak yang dibenarkan oleh Islam dah. Antaranya qisas. Bunuh dibalas bunuh itu qisas Baik, namun demikian dalam ayat qisas pun Allah kata apa? Wa an ta'fu. Bahawa kamu memaafkannya itu lebih baik. Itu lebih baik lagi. Allah Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi itulah muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihatlah. Kita ambillah apa pegangan kita hari ini. Kita alhamdulillah Islam sebenarnya agama yang sempurna. Dah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan habis dah hukum ahkamnya. Hukum ahkamnya nampak tak? Yang kita mungkin yang kita lihat temporary ini sebab zaman Nabi SAW tak ada. Itu ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Jadi kalau kita tak ikut ulama, jadi kita nak ikut siapa? Sebagai contohlah kita kata pula. Zaman Nabi SAW tak ada rokok. Mari pula zaman sekarang ada vapes. Ya tak? Takkan kita kata benda ni halal sebab apa? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tak boleh, kita kena lihat kepada pandangan ulama-ulama sebab mereka ni al-ulama'u warasatul anbiya. Mereka lah yang membawa fahaman agama dan juga syariat yang Allah kekalkan dengan Allah Taala wariskan ilmu-ilmu daripada para anbiya alaihi salam kepada ulama-ulama itu. Jadi kena ikutlah tu. Akhirat. Okey, baik, kemudian seterusnya. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala selama Allah menceritakan tentang ahlul kitab. Ahlul kitab iaitu ayat masukkan ini orang Yahudi lah. Kerana mereka ini telah beramal dengan kitab Taurat dan juga Injil. Malahan Allah Taala menghukumkan mereka ini dengan kekafiran, kezaliman, kefasikan. Kemudian Allah beri peringatan kepada kita umat Islam. Allah beri peringatan supaya jangan jadikan kaum Yahudi, kaum Nasara itu ahli kitab tak? Kalau bukan ahli kitab lagilah berat. Kita lagi berat dah. Jangan jadikan mereka ini sebagai teman dekat ataupun penolong-penolong, apatah lagi jadi pemimpin. Karena demikian itulah daripada dosa. Dosa seperti mana yang ditanggung oleh Yahudi tadi, kerana mereka telah melakukan ataupun penyelewengan yang besar dalam agama. Sifat ketuhanan yang suci itu mereka telah mencelanya dengan perkataan dan perbuatan mereka yang jelek. Mereka merosakkan agama yang suci yang diturunkan oleh Allah Taala kepada nabi-nabi mereka tadi. Tengok ayat seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Subhanallah. Jadi maka ayat ni Allah melarang para hamba yang beriman supaya jangan menjadi kaum Yahudi dan Nasrani sebagai teman yang dekat, kerana mereka itu sebenarnya adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Allahu Akbar.
Jadi Allah Ta'ala kemudian menceritakan bahawa sebahagian daripada mereka itu, sama-sama mereka itu adalah apa? Teman bagi sebahagian lain. Iaitu makna apa? Mereka cuba merosakkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu dah. Baik, sebab tu Allah jelaskan lah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu mereka beriman kepada Allah dan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Islam yang mukmin sejati, ya. Baik, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Teman-teman. Baik, nampak tak kita sekarang ni tak baca ayat ini. Walaupun baca cerita. Sebab apa? Tak beramal. Ya. Sanggup kita melantik. Tak kira lah. Saya bagi sebagai umum lah, ya. Sanggup kita melantik, mencalonkan orang yang bukan Islam sebagai pemimpin. Ingatlah, ya, natijahnya pasti akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Ya, apa yang berlaku sekarang ni? Itu adalah apa? Di antara hukum yang Allah Ta'ala telah bagikan kepada orang yang mengangkat orang yang bukan Islam sebagai pemimpin. Sebagai teman rapat dan sebagainya tadi. Okay. Sebab tu Allah bagi peringatan, ingat. Ingat. Sebab kenapa tu? Kerana orang Yahudi Nasara tadi dengan kata orang bukan Islam, kita nampak tak? Ya, ba'dhum awliya'u ba'd. Tak? Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian lain. Itu hak mereka sendirilah. Tak bagi orang kafir, biarlah mereka sendiri dah. Tu. Jadi untuk peringatan untuk umat Islam, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok Allah sebut apa? Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Allahu Akbar. Walaupun bukan agama dengan mereka, tapi maknanya apa? Mengakui mereka ini sebagai apa? Seolah teman. Kita fahamlah, orang yang beriman, teman-temannya orang beriman sekali dalam syurga. Kalau nak teman dengan orang kafir juga, ahli apa? Tu, ya. Situlah kita faham, ya. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ancaman, ya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Jadi barang siapa antara kamu mengambil mereka menjadi teman, pemimpin, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Allah Akbar, ya. Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah perintahkan kepada Abu Musa Asy'ari. Semasa zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dihantar Abu Musa Asy'ari jadi gubernur. Tempat dah. Supaya melaporkan kepadanya apa yang dia ambil dan apa yang diberikan. Subhanallah. Dulu tak ada ketah dah. Dalam kulit yang telah disamak. Jadi itu kulit tu jadi macam buku selalu. Tu, ya. Apa yang gubernur tu buat, apa yang dia ambil, apa yang diberikan tu kena tulis supaya khalifah tahu. Ada. Baik, sementara Abu Musa pula dia ada setiap usaha dia. Beragama Nasrani. Beragama Nasrani tadi, dan dia pun melaporkan hal itu kepadanya. Iaitu apa? Dia ambil apa? Orang Nasrani ini jadi penulis dia. Okey. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kagum atas laporan itu. Apa yang tulis itu betul lah. Selalu katanya, sesungguhnya dia kata isi tulisan itu benar-benar rapi, kemas, senang, mudah untuk difahami, mudah dibaca. Baik. Pada waktu yang lain pula Sayyidina Umar berkata, pernah berkata kepada kata penulis Abu Musa tadi, apakah engkau boleh membaca surat yang datang daripada Syam untuk kepada kami ni di masjid ni? Boleh tak, ya? Kamu baca tadi. Okey. Kemudian Abu Musa menjawab. Abu Musa jawab apa? Ia tidak boleh masuk masjid. Sebab dia ni bukan orang Islam, dia tak boleh masuk masjid. Baik. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya lagi, adakah dia sedang berjunub? Abu Musa jawab, tidak, tapi dia seorang Nasrani.
Sama masa ni jadi bagi Abu Musa kata tak patut masuk masjid. Baik, jadi Abu Musa mengatakan, baik, mengenai hal itu lalu Sayyidina Umar mengherdiknya. Dan memukul pahanya kata tak. Kemudian dia pun mengatakan jadi dah kamu tak nak, usirlah dia. Dah kamu tak nak, halaulah dia. Sebab apa? Sebab dia tengok ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kau ambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman dekatmu. Nampak masa tu Abu Musa ambil apa? Jadi penulis saja setiap usaha. Nampak tak? Itu pun Sayyidina Umar kata, halau dia. Tak nak. Tak nak sekali dengan apa pemerintahan dalam Islam ni. Subhanallah. Nampak kita sekarang kan? Jauh dah kan? Allah Akbar. Baik, satu riwayat lagi daripada Abdullah bin Utbah, dia mengatakan hendaklah salah seorang daripada kamu takut bila menjadi Yahudi atau Nasrani sedangkan dia tidak menyedari. Adakah orang Islam akan menjadi Yahudi dan Nasrani? Jawapan tidak. Tapi dia kata tanpa kamu sedar seolah kamu akan jadi Yahudi Nasrani tadi. Sebab apa? Sebab kawan tadilah. Tu. Baik, Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku menyangkakan bahawa yang dimaksudkan adalah isi ayat ini. Isi ayat ini apa? Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman dekat kamu. Makna kalau jadi teman rapat, kamu juga jadi sebahagian daripada mereka. Allahu Akbar. Kamu akan jadi mereka lagi. Baik, sebab apa Allah Ta'ala tak bagi tadi? Nampak? Nampak? Ni maksud dia bukan kata orang Yahudi Nasrani tapi orang kafir nak. Sebab Allah jelaskan apa? Allah beritahu kepada kita ni. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Dia. Kalau orang tadi berkawan rapat sangat dengan orang kafir tadi, kita katakan bukan tak boleh kawan dah, tapi kena ingat dah, dia ada tahap-tahap dia juga. Tu. Jadi Allah jelaskan dah. Dah. Jadi siapa yang mengambil sebagai pemimpin itu dia termasuk golongan mereka. Dan Allah jelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Tu ya. Jadi Allah klasifikasikan sebagai apa? Orang yang menjadikan orang bukan Islam sebagai teman rapatnya, maka dia ini Allah tak akan bagi petunjuk. Sebab tu dia akan rasa apa? Seolahnya kawan yang bukan Islam ni beri faedah kepadanya. Beri faedah kepadanya. Ya Allah. Ya. Allahumma fazna minhum. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada gejala-gejala mereka ini. Itulah muslimin yang bersama Allah SWT. Selama mana kita dengar apa? Kejahatan Yahudi itu bukan daripada pelopok bawah je, daripada pelopok atas lagi. Pendeta-pendeta mereka, golongan bangsawan ni, itu sejak zaman Nabi ni mereka nak rosakkan Islam. Ya? Dan kemudian Allah Ta'ala seru kita ni supaya apa? Jangan jadikan mereka itu sebagai teman rapat. Dengan kata lain, zaman sekarang memang kita kata apa? Kita memang ada perkara yang kita perlukan pada mereka dan mereka juga perlukan kepada kita. Dalam muamalat tidak menjadi masalah. Nabi SAW juga bermuamalat dengan Yahudi. Tapi Nabi SAW nampak tak? Nabi tak rapat dengan mereka. Kalau yang Nabi rapat, macam Abdullah bin Salam tak apa. Yahudi yang telah meluk Islam, yang telah menjadi sahabat. Itu dia. Allahu Akbar. Jadi ingatlah kawan kena pilih. Kawan kena pilih tak? Walaupun sebenarnya kita tengok sekarang ni, walaupun sama-sama Islam pun kena pilih juga. Berkawan tu boleh berkawan belaka, tapi yang rapat tu. Kenapa? Sebab Nabi SAW ada menjelaskan tak? Agama kamu berada pada kawan kamu. Agama kamu berada pada kawan kamu. Makna apa tu? Kalau kawan yang kita kawan tadi, dia orang yang kuat agama, insya-Allah kesannya akan beri kekuatan kepada kita. Kalau orang yang tadi, sebagai contohnya, kalau orang tadi peminum arak, lambat laun orang ni pun ikut juga. Kalau kaki judi, orang ni pun akan terikut juga. Nampak tak? Sebab tu dalam Islam juga disarankan supaya apa? Pilih kawan. Pilih kawan. Sebab tu istilah bila kita tetap bersahabat. Sahabat ni lebih tinggi lagi pada perkataan kawan saja. Kawan tu biasa-biasa aja. Semua Islam kita berkawan belaka kan. Tapi yang kita bersahabat ni adalah apa? Orang yang menegakkan agama Allah Ta'ala.
mereka yang ataupun beramal dengan syiar Islam, inilah yang menjadi sahabat kita dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Taala berbicara kepada kita pada pagi ini dapat jadi panduan pengajaran kepada kita untuk kita amalkan dan dapat tawarkan kepada yang tiada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, kalau ada. Tak ada? Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا مساكين اللهم إنا نسألك الخير ما يسألك عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان وفي الصراط وادخلنا جنتك الفصيح برحمتك يا رحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم زدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.